pembentangan bajet 2023 dipercepat bukan perkara luar biasa. Assalamualaikum, salam sejahtera berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Bajet 2023 yang sepatutnya dibentangkan pada 28 Oktober dipercepat 3 minggu lebih awal iaitu pada 7 Oktober ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang dihubungi bagaimanapun menafikan perubahan itu ada kaitan dengan pilihan raya umum. Perdana Menteri menggunakan kuasanya di bawah Peraturan 11/2 Peraturan Majlis Dewan Rakyat. Jadi pada pagi ini saya bentangkan kertas nota kabinet. Tarikh itu telah ditukarkan kepada persidangan itu ditukar kepada 3 hari bulan dan belanjawan adalah dibentang pada 7 hari bulan Oktober. Itu saja. Menerusi takwim baharu, mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-14 akan bermula 3 Oktober bagi Dewan Rakyat, manakala sidang Dewan Negara bermula 21 November. Anjakan tarikh pembentangan bajet merupakan sesuatu perkara yang lazim. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sebelum ini ia pernah dibentangkan sebelum Oktober. Dulu waktu zaman Pala bulan September pun. Dalam perkembangan berkaitan, pembentangan bajet negeri Perak hanya akan dilakukan selepas bajet persekutuan selesai dibentang. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, lazimnya belanjawan negeri akan dikemaskini dan ditambah baik berdasarkan pembentangan persekutuan. Biasanya selepas bajet persekutuan, kita ada lagi sesi akhir untuk membuat sesi libat urus. Sekarang ni, Pegawai Kewangan Negeri sedang mengadakan sesi libat urus. Dengan saya pun sudah. Lepas ni kita akan jumpa exco-exco yang berkaitan sebelum kita bawa ke dalam mesyuarat exco. Tetapi kepada kebiasaannya, selepas saja bajet kebangsaan, kita buat kajian sekali lagi untuk nak update di mana perlu ditambah, dikurangkan. Barulah kita akan bawa dalam Dewan Negeri. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian program penghijauan Malaysia di Kuala Kangsar. Seramai 150 petugas produksi dan teknikal RTM terlibat dalam membuat persiapan sempena sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berpuas hati serta yakin RTM bersedia sepenuhnya bagi memastikan kelancaran sambutan berkenaan. Kita telah pun bersedia sepenuhnya dan besok lagi ada kerja lagi, ada punya kerja-kerja, ada punya ni untuk melengkapkan kita punya ni, dan LED besar yang lebih kurang dalam ukuran 100 meter kali 9 meter telah pun dipasang dan tunggu nak dinaikkan lagi, dan lain persiapan besok pun kita akan ada raptai dan kita tengok lagi lah dari segi teknikal mana yang untuk memperlengkapkan persediaan kita menjelang 4-5 hari lagi untuk kita menyambut Hari Kebangsaan. Beliau ditemui selepas meninjau persiapan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka. Datuk Cik Roslan turut menyeru orang ramai untuk hadir pada Rabu ini ke Dataran Merdeka bagi meraihkan sambutan Hari Kemerdekaan ke-65 tahun.
Perdana Menteri melancarkan Karnival Uda Usaha Niaga Keluarga Malaysia yang berlangsung dari Ogos hingga Oktober ini yang merupakan antara inisiatif Uda Holdings Berhad bersama agensi lain di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dalam menyediakan peluang dan platform untuk memperkasa serta memajukan usahawan dari pelbagai latar belakang. Hadir sama dalam majlis berkenaan Menteri KUSKOP Tan Sri Noh Omar. Menurut pengerusi UDA Dato' Noliza Abdul Rahim, usaha itu juga bagi memastikan golongan usahawan terus berdaya saing dan berupaya mengekalkan kelangsungan perniagaan terutamanya dalam persekitaran ekonomi negara yang kian pulih. Karnival berkenaan menyasarkan penyertaan 100 usahawan di setiap lokasi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan antaranya pameran dan gerai jualan dari setiap segmen perniagaan UDA merangkumi hartanah, hotel, premis perniagaan dan pengurusan fasiliti. Malaysia menyatakan komitmen untuk terus menyokong pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum dan sekutunya OPEC Plus dalam usaha proaktif bagi mengekalkan kestabilan pasaran minyak global berikutan ketidaktentuan semasa yang ketara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Sri Mustafa Mohamad berkata, pasaran minyak global masih tidak menentu berikutan faktor-faktor tertentu. Antaranya keadaan pasca pandemik, peningkatan tekanan inflasi, kebimbangan mengenai kekurangan makanan, cabaran geopolitik serta perkembangan berkaitan iklim di negara-negara ekonomi utama. Menerusi deklarasi kerjasama DOC yang dimeterai pada 2016, OPEC Plus mempunyai mekanisme mantap bagi menangani cabaran pasaran termasuk sistem pelarasan pengeluaran minyak yang terbukti berkesan sebelum ini. Dato' Sri Mustafa berkata, sejak DOC itu diperkenalkan, negara-negara anggota OPEC Plus termasuk Malaysia telah menjalin kerjasama erat yang mendorong kepada kestabilan dalam pasaran minyak global. Malaysia juga percaya kerjasama erat seumpamanya perlu diteruskan apalagi dalam keadaan risiko ketidakpastian ketara dalam pasaran tenaga. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent berada pada paras $100.10 Amerika setung. Pindahan Akta Kerja 1955 yang sepatutnya buka kuasa 1 September ini ditangguhkan ke 1 Januari tahun depan. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet selepas pihak industri dan majikan 11 suara memohon penangguhan atas beberapa faktor. Walau bagaimanapun sebelum penguatkuasaan saya sebagai menteri dipertanggungjawabkan, perkara ini telah adakan pelbagai sesi perbincangan semua stakeholder, khususnya pihak industri, FMM, MMF dan semua pihak industri termasuk dewan-dewan perniagaan. Dan sebulan suara saya telah terima permintaan daripada pihak industri bahawa mereka perlukan sedikit masa lagi di mana kita dalam keadaan pemulihan ekonomi yang begitu penting dan mereka telah merayu kepada kementerian supaya kita menangguhkan penguatkuasaan. Antara kandungan pindahan yang ditangguhkan ialah penambahan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari, penerapan cuti paterniti 7 hari, pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam serta aturan kerja fleksibel untuk pekerja. Pihak industri masih berdepan isu kekurangan tenaga kerja asing berikutan kemasukan pekerja asing yang masih perlahan. Bagaimanapun, beliau memberi jaminan penangguhan itu akan tetap dilaksana bermula 1 Januari 2023 tanpa mengira sebarang alasan diberikan oleh majikan. Kementerian Pendidikan berharap pelaksanaan sekolah model khas komprehensif 9 tahun atau K9 mampu menangani masalah kececeran pelajar khususnya dalam kalangan masyarakat orang asli. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Mah Hang Sun berkata pendidikan masyarakat orang asli sentiasa dititik beratkan agar mereka lebih berdaya saing pada masa hadapan. Menerusi pelaksanaan K9, murid orang asli perlu menghabiskan 9 tahun pembelajaran di sekolah sama bermula tahun 1 hingga tingkatan 3. Jadi buat masa ini, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah berusaha selain daripada K9, kita nak wujudkan K11, K11 bermaksud 6 tahun pada peringkat sekolah rendah campur dengan 5 tahun, iaitu tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Bersekali dalam satu kompaun sekolah rendah. Jadi biasanya akan kita bina bangunan yang baru, bangunan tambahan
dengan guru-guru yang ada dan sebagainya. 9.5 juta ringgit diperuntukkan sebagai persediaan menghadapi banjir di seluruh negara yang disalurkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sepanjang tahun ini. Peruntukan itu bukan sahaja digunakan untuk penyediaan makanan dan minuman, malah kelengkapan lain seperti khemah, tilam dan tuala kepada penduduk yang terjejas banjir. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Siti Zalah Muhammad Yusof, persiapan rapi juga dilakukan untuk berdepan banjir luar jangka. Negeri-negeri yang tidak berisiko banjir pun sekarang dah terdedah dengan banjir. Mungkin kita akan pertimbangkan juga dengan termasuk juga teknologi terbaru. Mungkin sebab itu juga satu keperluan ketika banjir. Sebab kadang-kadang apabila berlaku banjir secara mendadak, kita tak sempat menyediakan barang mentah dan sebagainya. Jadi pengalaman-pengalaman yang lalu itulah mungkin kita ambil bagaimana untuk bersiap. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan Festival Pasir Mas Jupo Mato Keluarga Malaysia di dataran Bandar Baru Pasir Mas. Jabatan Insolvensi Malaysia MDL mencadangkan agar pindaan dilaksanakan terhadap 4 peruntukan bagi melancarkan proses pentadbiran estet kebankrapan. Datuk Seri Wan Junaidi berkata taklimat mengenai cadangan pindaan itu telah pun dibentangkan kepadanya. Cadangan pindaan itu bagi mempercepat proses pentadbiran kebankrapan dan membantu individu bankrupt untuk keluar daripada kebankrapan dengan segera. Ia melibatkan penambahbaikan kepada peruntukan Seksyen 33C Akta 360 berkenaan pelepasan automatik bagi membantu lebih ramai individu bankrupt keluar daripada kebankrapan selepas tempoh 3 tahun. MDL juga menyasarkan untuk menetapkan had masa pemfailan borang bukti hutang oleh pemiutang untuk mempercepat proses pelepasan kebankrapan atau pembatalan perintah kebankrapan. Cadangan lain memasukkan mesyuarat pertama pemiutang dan hanya perlu diadakan berdasarkan keperluan. Selain itu, menambah penggunaan baharu berkenaan teknologi komunikasi jarak jauh dalam urusan pentadbiran kebankrapan. Beberapa libat urus dicadangkan dengan pemegang taruh khususnya Kementerian Kewangan sebelum cadangan itu dimuktamadkan dan dibawa ke Jemaah Menteri melalui Memorandum Jemaah Menteri. Perbarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2022 31 Ogos 2022 Rabu bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Orang ramai dijemput hadir. Bertemu kembali. Peniaga di pekarangan Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Baru, Kelantan kembali berniaga selepas insiden angin kencang yang melanda kawasan itu malam semalam. Kejadian itu turut peranapkan 2 khemah peniaga dan sebuah kanopi yang disediakan untuk pengunjung menikmati makanan. Musibah itu tidak mematahkan semangat peniaga meskipun mengalami kerugian. Terbang ni kotak-kotak gini lah. Terbang habis. Lepas tu dia terbang air ke. Beladung jadi basuh lah kotak tu. Dalam 500 gitulah. Tapi hari ni Alhamdulillah saya buka bagi percuma lah. Kepada pengunjung mari saya bagi percuma je. Saya buka kotak. Kereta Alhamdulillah tak ada rosak ke apa. Cuma kita dah waktu lebih lah. Kita dah alih bagi-bagi sini. Boleh waktu lebih bagi tu. Cuma gerai-gerai lah nyanyi. Baru nak buka, baru hak jenis para berniaga macam kat tu ujung tu dia jual jersey pakai Saya nak selamat semua basuh. Bagi-bagi nego makin Alhamdulillah dia selamat lah. Cumanya dari segi meja pun ada, patah besi pun ada rosak. Jadi kak pikir gitu dengan apa dapur gas pun masuk air apa semua. Kalau macam kerugian tu berapa? Kerugian tu berapa anggaran? Tak nak royak kerugian dia. Mereka mula berniaga semalam sempena Karnival Kelantan 2022 yang jadualkan berakhir 3 September depan.
Perkembangan kes 1MDB, bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy memberi tahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa beliau tidak tahu tentang penglibatan Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu dalam pinjaman RM4.17 bilion kepada dana kekayaan negara itu. Malah Arul Kanda berkata beliau tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang juga merupakan pegawai Undang-Undang Am kumpulan Maybank ketika itu. Hakim Datuk Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan telah mensabitkan dan menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak bagi penyelewengan dana SRC International. Saksi pendakwaan ke-15 itu berkata berhubung pinjaman yang diambil 1MDB daripada Maybank, beliau sering berurusan dengan jurubank lain seperti Michael Ohlau. Beliau berkata demikian semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Utama Datuk Seri Najib Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah pada pembicaraan kes pindahan laporan akhir pengauditan 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri itu dan Arul Kanda. Perbicaraan kes bersambung 2 September ini. 5,321 peniaga luar bandar di seluruh negara berjaya didaftarkan menerusi program inisiatif digital peruncitan Ready sehingga 1 Ogos lalu sejak kali pertama ia diadakan pada tahun lalu. Program berkenaan bertepatan dengan dasar KP dan HCP bagi memastikan peniaga kecil tidak terus ketinggalan dalam arus perdana. Menyasarkan lebih kurang 15,000 peniaga berdaftar di bawah Ready itu menggunakan pakai teknologi dompet ini, dan sehingga kini sehingga 1 Ogos 2022 kita telah berjaya mendaftarkan lebih kurang 5,321 peniaga luar bandar untuk program ini. So alhamdulillah program ini sangat berjaya dan dapat menarik ramai peniaga-peniaga luar bandar secara outreach. Menurutnya, perluasan program Ready kali ini akan menjadikan daerah Bera sebagai pelopor digitalisasi luar bandar di Pahang. Beliau ditemui pada persiapan akhir program Ready yang akan dirasmikan Perdana Menteri di Dataran Kerayong Bera Pahang siang nanti. Menerusi program Ready juga, KP dan HCP menampilkan semula penjenamaan program jualan murah keluarga Malaysia melibatkan 639 kawasan DUN. Felcra Berhad telah mengenal pasti hampir 1,500 peneroka di seluruh negara bagi tujuan penanaman semula kelapa sawit untuk pusingan kedua setelah tanaman itu menjangka usia 25 hingga 30 tahun. Pengurusinya Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata bagaimanapun bagi proses tersebut ia tertakluk kepada peruntukan kerajaan dan persetujuan pemilik tanah. Projek penanaman semula sawit itu akan melibatkan kawasan seluas kira-kira 50,000 hektar berdasarkan sasaran dalam rancangan Malaysia ke-12. Dia mesti menyerahkan kepada kita dan kita akan menguruskan ladang. Dan hasilnya kita akan tolak daripada belanja pembangunan. Selebihnya keuntungan akan kita berikan kepada rakyat ataupun peserta. Pokok dah matang, dah tua, kita tebang, terpulang kepada peserta, dan banyak sekarang kita di dalam proses itu. Kita nak selesaikan proses itu dulu. Mereka serahkan kepada kita balik tanah untuk pusingan yang kedua. Maknanya for the next 25 years. Maknanya kita akan mengusahakan tanah tersebut. Beliau berkata demikian selepas merasmikan jelajah mini Karnival Keluarga Malaysia Felcra Berhad 2022 di Machang. Setakat ini Felcra mempunyai 80% tanaman kelapa sawit di seluruh negara manakala 20% adalah tanaman getah dan lain-lain. MARA memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Tenaga Nasional Berhad TNB dalam memastikan kecekapan penggunaan sumber tenaga lestari. Ia juga bertujuan mewujudkan peluang baharu untuk pertumbuhan hijau. Kerjasama itu antaranya melibatkan pemasangan panel sistem solar fotovoltaik bagi penjanaan tenaga elektrik bersih di institusi pendidikan MARA IPMA dan pembangunan infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik EV untuk pengendalian dan pengurusan bas MARA Liner. Perkhidmatan telekomunikasi yang saya sebut tadi untuk manfaat anak-anak pelajar lah di luar bandar. Dan yang akhir sekali adalah panel solar yang kita nak pasang di IPMA. IPMA itu adalah Institut Pendidikan MARA.
Jadi kita ada dia punya stage lah, pasal 1, pasal 2, pasal 3. So insyaAllah yang tu kita boleh roll out awal lah. Ada 2, satu yang dalam jangka pendek, short term, dan satu lagi yang jangka panjang. Tapi biarlah technical team di antara dua-dua pihak ni selesai dia orang punya agreement lah. Mengulas lanjut, Datuk Seri Mahathir berkata kerjasama itu adalah selaras dengan polisi tenaga boleh baharu kebangsaan 2025 di bawah pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari SEDA Malaysia. UEM Agenta mencatat keuntungan bersih RM20.2 juta pada separuh pertama 2022 berakhir 30 Jun meningkat 14.2% atau RM14.4 juta berbanding tempoh sama tahun lalu. Prestasi didorong permintaan yang tinggi terhadap kerja penyelenggaraan lebuh raya dan kontrak baharu diraih bahagian penjagaan kesihatan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kewangannya, Hilary Chua, walaupun trajektori pertumbuhan jangka panjang kumpulan kekal kukuh, langkah berhati-hati dibuat mengambil kira faktor ketidaktentuan global dan domestik. If you look at the direct labour cost that we have as well as some of the direct outsourcing contract that we have, it's not material, not that material. It's not even 0.5% of our revenue. Yeah. But there are other external factors that we are trying to manage. Segmen pengurusan kesihatan dijangka terus menyumbang kepada keuntungan kumpulan biarpun negara beralih ke fasa endemik menerusi perkhidmatan selenggara fasiliti kesihatan. Malaysia Quran Hawa MUKH peringkat negeri 9 menyasarkan 1,000 penyertaan fizikal di lokasi utama penganjurannya di Masjid Karyah Paroi Jaya, Seremban pada Selasa depan. Tema Surah As-Sajadah yang dipilih tahun ini bertepatan dengan sambutan Hari Kebangsaan yang menuntut pengorbanan sifat kesombongan dan ketaksuban terhadap sesuatu perkara. Program-program Quran Hour diadakan serentak mulai jam 12 hingga pukul 1 di mana seluruh Malaysia di mana pun mereka berada, kalau tak sempat ke premis, malah dalam kereta pun boleh. Selalunya dalam kereta dia berhenti sekejap dekat RNR ke kat tepi jalan ke mana just untuk mengimarahkan kebersamaan, mengalunkan, mengelombangkan ayat-ayat suci Allah. Beliau ditemui selepas sesi temu bual bersama Negeri FM di Seremban. Sukan kita mulakan dengan kejuaraan badminton dunia di Tokyo, Jepun. Beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh-Yik singkir wakil Korea Selatan untuk layak ke pusingan separuh akhir. Namun kemarahan mereka gagal diikuti dua beregu campuran Tan Kan-meng, Lai Pei-jing dan Goh Sun-hwat, Shevon Jamilai yang terkandas di pusingan suku akhir. Gandingan Aaron dan Woo-yik terus menghidupkan cabaran Malaysia selepas menewaskan wakil Korea Selatan Choi Sol-yu Seo Seong-jae dengan straight set. Mereka bagaimanapun diberi tentangan agak sengit sebelum menang 21-18 di set pertama. Enggan mengheret perlawanan ke set penentuan, pilihan ke-6 itu tampil dengan aksi lebih meyakinkan di set kedua untuk menang 21-16. Menanti mereka di separuh akhir adalah wakil India Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan dua lagi wakil negara melangkah ke separuh akhir tidak kesampaian. Perjuangan beregu campuran profesional Tan Kan-meng, Lai Pei-jing tersekat di persaingan suku akhir selepas tewas 9-1 kepada pilihan pertama kejohanan Zheng Si-wei, Huang Ya-chong. Turut tersingkir satu lagi beregu campuran profesional Goh Sun-hwat dan Shevon Jamilai. Mereka tewas kepada gandingan Jepun Yuta Watanabe, Arisa Higashino yang juga pilihan ketiga kejuaraan 17-1, 13-1. Jago badminton para negara Chia Lek Ho menyasarkan pingat emas pada kejohanan badminton para dunia di Tokyo pada awal November nanti. Pemain nombor 1 dunia itu kini memberikan sepenuh tumpuan bagi merealisasikan sasarannya itu. Atlet berusia 34 tahun itu berkata tempoh rehat 2 bulan ini akan digunakan sebaiknya untuk menjalani latihan.
Okey, kalau kondisi saya bagus dan dalam 2 bulan ni, tempoh 2 bulan ni training latihan tu tidak ada kecederaan ataupun kondisi saya dalam keadaan yang baik ataupun mantap. Saya rasa saya target akan target ke pingat emas. Liek Hu ditemui pada Majlis Makan Malam Gala dan penyampaian hadiah Purple League Corporate 2021-2022 di Pusat Convention Setia City di Setia Alam. Pemenang pingat emas Paralimpik itu yang juga merupakan Duta Bisling Properties dan berharap sangan Purple League Corporate dapat teruskan selepas sambutan memberangsangkan bagi musim ini. Pada majlis itu, pasukan DR Co menerima hadiah kemenangan berjumlah RM50,000 selaku juara kejohanan selain trofi pingat dan sijil, manakala Seng Heng yang muncul naib juara menerima RM25,000 beserta pingat dan sijil. Kejuaraan bola sepak Piala Dunia Wanita bawah 20 tahun, pasukan Jepun hanya selangkah untuk mempertahankan kejuaraan selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Brazil. Aksi yang berlangsung di Stadium Kebangsaan Costa Rica itu menyaksikan perlawanan agak seimbang di awal perlawanan. Sehinggalah pada minit ke-30, skuad kendalian Futoshi Ikeda berjaya mencipta jaringan pembukaan menerusi Yuzuki Yamamoto. Kedudukan 1-0 kekal sehingga waktu rehat. Bersambung babak kedua, Brazil menggandakan asakan bagi mencari gol penyamaan. Akhirnya pada minit ke-55, rembatan cantik Miriam Cristina Calcavante dari luar kotak penalti menghidupkan kembali peluang mereka. Namun kesilapan benteng pertahanan Brazil pada hujung perlawanan menyaksikan mereka dibolosi buat kali kedua. Jaringan Heike Hamano pada minit ke-84 memastikan kemenangan 2-1 Jepun yang akan beraksi di final menentang Spanyol. Pertemuan akhir akan berlangsung di venue sama 29 Ogos ini.